Berdasarkan pemerhatian Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Tarikat Aurat Muhammadiyah masih diamalkan oleh pengikut kerana beberapa faktor. Antaranya pengamalan tarikat secara tersembunyi serta sukar dikesan dan pengaruh pemimpin Al-Aqam iaitu Asy'ari Muhammad yang masih kuat di kalangan pengikut walaupun selepas fatwa dikeluarkan. Selain itu, pengamal juga dilihat meyakini manfaat-manfaat dan kekuatan ekonomi yang mungkin diperolehi daripada amalan tersebut berdasarkan ajaran-ajaran di dalam kumpulan ini. Faktor seperti pengaruh komuniti di kalangan kumpulan dan ketidakpastian dalam memahami fatwa juga mempengaruhi mereka. Oleh itu, pengajian dan ajaran yang didedahkan dalam kumpulan tersebut juga menyumbang kepada tarikat ini masih diamalkan. JAKIM akan terus memberi tumpuan kepada usaha memperkukuhkan akidah dan pegangan umat Islam termasuk ahli-ahli GISBH melalui pembudayaan ilmu, pentarbiahan dan juga program-program pengukuhan akidah yang komprehensif dan berkesan dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan juga Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. Langkah drastik kerajaan untuk menghapuskan tarikat ini ialah menerusi operasi secara bersepadu bersama agensi-agensi persekutuan dan agensi-agensi negeri termasuk PDRM dalam siri Ops Global dengan melibatkan perundangan yang berbeza. Di peringkat negeri, penyelarasan operasi Ops Global turut melibatkan penguatkuasa agama negeri-negeri. Melalui Ops Global ini, banyak bahan bukti terkait akidah diperolehi. Di samping tindakan bersepadu, pelan tindakan pemulihan juga dilaksanakan kepada ahli GISBH. Usaha ini dilakukan secara kolaborasi bersama JAKIM dan kementerian serta agensi terlibat termasuk PDRM, KKM, KPM, KPTM, KLN, JKM, JTK, AKM, Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri. JAKIM telah membentangkan kajian kepada masyarakat kepada mesyuarat Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hak Islam kali yang ke-125 yang bersidang pada 20 hingga 22 Rabiul Awal menimbang dan memutuskan pandangan hukum berkaitan GISBH. Dan keputusan pandangan hukum ini telah diperkenankan oleh pengurusi MKI dan seterusnya akan dipersembahkan kepada MRR pada 23 dan 24 Oktober. Sehingga kini, sebanyak 6 buah negeri telah membuat ketetapan hukum berkaitan GISBH. Mohon doakan agar kita dapat menjaga dan memelihara akidah umat Islam di Malaysia. Aktiviti GISBH ini adalah kesinambungan daripada Al-Arkam yang diharamkan sejak 1994. Dan nyata bahawa kerajaan tidak berupaya untuk membendung aktiviti yang sangat halus dan tersembunyi walaupun kita mempunyai kepakaran dalam pelbagai bidang. Soalan saya, adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan suatu undang-undang khusus untuk membendung gejala Al-Arkam ni daripada berterusan untuk masa akan datang? Dan adakah suatu pendekatan yang holistik dari sudut pendidikan Islam, dari sudut pemahaman soal akidah, soal syariah dan kerohanian agar mereka ini tidak menyimpang jauh daripada kefahaman Islam? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat atas soalan yang diberikan. Melihatkan kepada realiti dan apa yang berlaku pada hari ini, kita mesti melihat secara objektif, iaitu setiap agensi, setiap kementerian ada bidang kuasanya yang tersendiri dan kita mengikut lunas-lunas undang-undang. Bagi memastikan bahawa isu ini tidak lagi akan berlaku ataupun mencegahnya secara menyeluruh dan sistematik, sebenarnya kita sudah pun memulakan dan mempunyai pelan pemulihan dan juga mempunyai kolaborasi strategik di antara agensi-agensi. Ingin dimaklumkan di sini, bukan GISBH saja yang akan diberikan tumpuan. Kita juga sedang memantau beberapa ajaran-ajaran yang didapati berkemungkinan berpotensi untuk ada kesesatan di situ. Maka kita juga sedang memantau secara dekat dengan kolaborasi secara agensi. Kepada ahli-ahli yang berhormat dan Dewan yang mulia,
kita juga telah memaklumkan, telah mengaktifkan, atau kerajaan juga telah mengaktifkan jawatan kuasa pemandu menangani ajaran sesat peringkat kebangsaan JAPAS yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Agama dengan secara lebih berkesan. Jadi secara rumusannya boleh kita katakan bahawa strategi dan juga tindakan telah pun dilakukan. Keperluan kepada undang-undang ianya perlu dilakukan kajian yang mendalam agar segala inisiatif yang dilakukan mesti mengambil kira dapatan dan kajian yang menyeluruh oleh pihak-pihak yang berkaitan.